Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita masuk pada bab yang kedua. Bab yang kedua, kitab Talbis Iblis karangan Imam Ibn Jauzi. Nanti next month saya pakai teks tuan-tuan. Baru sama sikit kan. Dia tak berapa syok. Saya duk tengok benda lain, tuan-tuan tengok teks lain kan, dia ada lari lah di beberapa tempat. Tapi tak apalah, bab tu ada kan. Bab yang kedua, celaan terhadap bid'ah, ada kan. Kalau yang tu pun tak ada, kita teruk lah. Kan? Bab yang kedua tu mesti ada semua kan. Bab yang kedua, celaan terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Yang ni nanti saya akan hurai panjang sikit, mungkin akan ambil masa beberapa slot untuk kita cerita pasal bid'ah itu sendiri. Kita akan cerita tentang apa benda yang bid'ah, apa benda yang bukan bid'ah, terutamanya dalam konteks masyarakat kita lah kan. Saya tak akan pergi jauh benda-benda yang tak begitu menjadi isu dalam masyarakat kita, tapi saya akan lebih fokus kepada tajuk-tajuk yang sentiasa menjadi masalah dalam masyarakat kita. Terutamanya tentang apa dia yang bid'ah, apa dia yang bukan bid'ah kan. Dan satu lagi ialah istilah ahli bid'ah. Yang dikatakan ahli bid'ah tu siapa dia? Adakah orang yang melakukan perkara yang menjadi bid'ah itu khilaf di kalangan para ulama pun dianggap sebagai ahli bid'ah? Ataupun satu orang yang satu kali dua kali sahaja dibuat benda bid'ah itu pun dianggap sebagai ahli bid'ah? Ataupun ahli bid'ah ni orang yang bergelumang kan, sentiasa bergelumang dengan bid'ah, itu dihukum sebagai ahli bid'ah. Jadi kita akan bawakan perbincangan-perbincangan para ulama tentang bagaimana mereka mentakrifkan siapa dia ahli bid'ah. Maka kita mulakan hadis yang pertama, yang sebagaimana yang disebut dalam As-Sahihaini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Saya percaya sahabat-sahabat dah biasa dengan istilah As-Sahihaini kan, iaitu dua kitab sahih, iaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang diterima sebagai kitab yang sahih dua tu je, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang lain itu tidak dipanggil sebagai sahih. Walaupun ada juga yang kita bincang sebelum ini tentang contohnya Al-Mustadrak, tapi itu ditolak
disahkan oleh ramai ulama dan tidak dianggap sebagai sahih. Disebut di dalam As-Sahihaini daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina ma laysa fihi fahuwa radd." Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam urusan, dalam kurungan tu agama, dalam urusan agama kami yang bukan termasuk daripadanya, maka dia tertolak. Jadi hadis ni menjadi dalil bahawa bila kita sengaja mencipta benda yang memang tidak ada, yang tidak ada dalam agama kita, yang tidak termasuk daripadanya, maka ia adalah radd, fahuwa radd, maka ia tertolak. Sebab itu masyarakat tak boleh nak marah kepada pihak yang begitu tegas dalam masalah bid'ah. Sebab apa? Sebab hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa teks ataupun matan dalam hadis itu sendiri menunjukkan ianya sangat tegas, kan, sangat tegas. Fahuwa radd, ia adalah tertolak, kan. Jadi itu menunjukkan ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perkara yang diada-adakan dalam agama. Kemudian disebut dalam As-Sahihaini daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak termasuk agama kami, maka ia tertolak. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak termasuk agama kami, maka ia tertolak. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka ataupun tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan termasuk golongan kami. Kalau tuan-tuan tengok pada nama Abdullah bin Umar, dia guna perkataan radhiyallahu anhuma. Sebab apa huma? Sebab dua orang, kan. Dua orang sebab apa dua orang? Sebab yang pertamanya radhiyallahu itu untuk Abdullah bin Umar, dan yang keduanya untuk ayah dia, kan, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita tengok perkataan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha tu seorang. Kalau radhiyallahu anhuma dah sebut nama ayah dia sekali, dah ayah dia pun adalah sahabat Nabi, maka disebut radhiyallahu anhuma. Salahkah kalau kita sebut radhiyallahu anhu? Tak salah. Tapi bila kita sebut radhiyallahu anhuma, mana kita mengiktiraf dan mendoakan kedua-duanya sekali. Jadi ada ketikanya mungkin kita akan dengar ada ustaz-ustaz yang sebut Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ada mungkin, kan. Dan ada ketikanya kita akan dengar mereka sebut radhiyallahu anhuma. Baik, itu adalah ketiga-tiga hadis. Walaupun ada banyak lagi hadis yang berkaitan, kita berhenti setakat itu dan kita tengok tentang bagaimana ulama mensyarahkan perkataan bid'ah. Jadi malam ni kita akan berkenalan yang mana satukah yang dihukum sebagai bid'ah dan yang mana satukah yang sering kali digunakan sebagai contoh oleh sebahagian daripada penceramah-penceramah yang tertentu. Yang ni tak ada dalam kitab, yang ni saya syarah berdasarkan kepada konten yang saya ambil daripada rujukan lain. Baik. Apa isu dia, sahabat-sahabat sekalian? Iaitu isu berkenaan dengan istilah bid'ah. Dari segi bahasa, lughatan, dia ada lughatan dan istilahan. Siapa yang belajar syariah dia tahulah, kan. Kita ada lughatan secara mengikut bahasa, dan satu lagi istilahan secara istilah, kan. Ataupun disebut juga sebagai technically, kan, technically. Baik, dari segi bahasa ataupun lughatan, makna bid'ah diartikan oleh ulama sebagai mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Itu dari segi bahasa. Itu dari segi bahasa. Mengadakan sesuatu, contoh dia tak ada. Itulah benda yang kita buat. Contoh tak ada. Baik.
Manakala istilahan, dari segi istilahnya ataupun technically, yang dikatakan bid'ah itu apa dia? Bid'ah adalah suatu cara baru dalam beragama. Kan? Satu cara baru dalam beragama yang menyerupai syariat. Kita tengok dia serupa. Kan? Yang menyerupai syariat. Yang mana tujuan dibuatnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Tujuan dia apa? Untuk berlebih-lebihan. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, di tempat yang mana Nabi dah tetapkan bilangan, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, kan, takbir 33 kali, maka kalau orang tu dengan sengaja dia tambah jadi 40, adakah dia dapat pahala? Dia tak dapat pahala. Malah bukan setakat dia tak dapat pahala, dibimbangi dia mendapat dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia sengaja menyelisihi apa yang telah ditentukan bilangannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama macam kita ambil air semayang, kan? Ambil air semayang contoh daripada Nabi berapa kali? Nombor satu kali, kan? Kita belajar tentang wuduk, kita jumpa Nabi pernah basuh anggota wuduk 1 kali. Lepas tu kita jumpa hadis lain pula, Nabi pernah basuh wuduk, anggota wuduk 2 kali, kan? 2 kali. Lepas tu pada ketika yang lain pula Nabi basuh 3 kali. 4 kali ada ke tak ada? Tak ada. 4 ke atas tak ada. 4, 5, 6 dan ke atas tidak ada. Maka bila tidak ada, para ulama mengatakan bahawa sesiapa yang sengaja dia basuh 4 kali, hukum dia makruh. Kan? Makruh. Sebab apa? Sebab bertentangan dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Logik akal kita kata kalau dia lagi banyak basuh, dia lagi bersih, dia lagi rajin, patut lagi banyak pahala dia. Tetapi logik itu tidak terpakai dalam ibadat yang telah dispesifikkan, yang telah ditentukan kadar dan bentuk dia. Tak boleh. Jadi yang tu yang kita nak kena faham tentang bid'ah. Sebab tu agama ni dia strict dalam bab tu. Dia strict dalam bab tu. Kita tak boleh nak memandai-mandai. Kecuali dalam perkara yang memang ulama kata dia adalah perkara yang luas. Yang tu tak apa. Dalam perkara yang luas. Contohnya apa dia? Doa ketika kita sujud sebagai contoh. Kan kita sembahyang seorang-seorang, maka ulama kata yang tu luas. Kita nak doa selama mana dengan doa kita ke apa ke, silakan. Yang tu dia tak jadi bid'ah. Walaupun kita doa dengan doa sendiri, dia tak jadi bid'ah. Jadi kita kena pandai beza, kan? Yang mana satukah yang dikatakan bid'ah dan yang mana satukah yang tidak dinamakan sebagai bid'ah. Maksudnya berlebih-lebihan dalam agama dia bukan satu perkara yang terpuji. Dia bukan terpuji. Malah dia dibenci dalam agama. Walaupun kita buat tu lebih daripada Nabi, dia benda yang dibenci dalam agama. Kemudian yang ketiganya, 3 unsur yang sentiasa ada pada bid'ah. Apa dia? Yang pertamanya ialah kita nak kenal bid'ah ni macam mana, dia punya kai ukur dia. Yang pertamanya benda tu adalah benda yang diada-adakan, yang tak ada contoh. Itu satu. Kita nak tahu dia punya ingredient dia apa dia. Nombor 1, benda tu diada-adakan. Tanya dalil, tak ada dalil. Tanya nas, tak ada nas. Maka itu benda yang diada-adakan. 1. Yang kedua, yang dikatakan ingredient untuk kita kata dia adalah bid'ah, ialah apabila dia disandarkan kepada agama. Kita kata benda ni sunat, kita kata benda ni mendatangkan pahala, kita kata benda ni boleh membawa kita ke syurga, boleh mempercepatkan kita masuk syurga, atau mengelak kita daripada neraka Allah, ataupun boleh melindungi kita daripada kemurkaan Allah, ataupun apa-apa alasan yang disandarkan kepada agama. Dia bukan sahaja diada-adakan, tapi dia disandarkan kepada agama. Itu bid'ah. Baik.
Bila dia tidak disandarkan kepada agama, itu tidak bid'ah. Kan? Benda yang tidak disandarkan kepada agama itu bukan bid'ah. Nanti saya akan bagi contoh sekejap lagi. Macam mana benda yang disandarkan dengan agama dengan benda yang tidak disandarkan kepada agama. Kemudian yang ketiganya, ingredient dia yang ketiganya ialah benda yang diada-adakan itu ataupun perkara baru yang dicipta itu tidak ada satu pun daripada kita kata asal dalam agama. Kan? Asas dia tak ada dalam agama untuk kita buat. Maka itu adalah 3 ingredient untuk kita mengatakan bahawa sesuatu perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Maka bila benda ni kita faham, macam mana kita nak bagi tahu kepada masyarakat yang mana setengah-setengah masyarakat ni dia kata apa? Oh kalau macam tu makan sudu dengan garpu bid'ah. Kan? Oh kalau macam tu dah Nabi naik unta, kita kena naik unta. Kan? Ini benda yang kalau orang awam yang bukan ustaz, yang bukan tenaga pengajar cakap, kita kata dia jahil. Tapi kalau benda ni dicakap oleh orang yang bertaraf tok guru, hak ni kita pelik. Kan? Tok guru tu pula mengaji kat Mekah pula tu. Kan? Kita pelik. Apa yang berlaku sebenarnya? Kalau yang cakap tu orang belah bertam, yang tak pernah masuk sekolah agama, kan? Dia ni nanti saya sebut engineer, marah engineer pula. Kan? Agama ni belajar setakat sekolah je, kan? Belajar setakat sekolah. Lepas tu sekolah menengah masuk aliran sains. Adalah satu mata pelajaran agama ambil dekat sekolah menengah, masuk universiti aliran sains 100%, kan? Lepas tu jadi engineer ke, jadi doktor ke. Kalau golongan ni dia tak faham, kita kata okey lah. Sebab dia tidak terdedah sangat kepada perbahasan-perbahasan secara ilmiah, in depth. Tapi kalau yang cakap ni, dia duk kata kalau ni tak boleh, yang tu ni bid'ah, ni bid'ah, kalau macam tu naik unta. Kalau tiba-tiba yang cakap itu adalah yang duk mengaji di Mekah belasan tahun, puluhan tahun. Ni kita pelik. Yang mengaji di Azhar, kan? Dalam fakulti-fakulti pengajian agama, tak kira lah Usuluddin ke apa ke. Ni kita pelik. Kenapa boleh jadi benda-benda yang macam ni? Ini kerana tak ada sebab lain, sahabat-sahabat sekalian, melainkan kerana ego. Kan? Ego. Sombong. Kalau kita salah, kita terima. Itu yang sepatutnya. Tapi sebab kita nak pertahankan juga benda tu, maka akhirnya keluarlah hujah-hujah dangkal. Hujah-hujah dangkal. Saya ingat ada seorang hakim di Penang dululah. Ni mahkamah sivil ni, bukan mahkamah syariah. Kebetulan saya duduk belakang tunggu giliran saya. Masa tu mendiang kapal Sing. Ada orang sebut arwah kapal Sing, boleh tak? Kan? Arwah kapal Sing pun boleh lah sebut, sebab arwah tu roh. Kan? Jangan sebut almarhum je. Almarhum kapal Sing tak boleh sebut lah, kan? Allah yarham kapal Sing tak boleh sebut. Nak sebut mendiang okey lah. Arwah, tapi biasanya arwah ni kita guna untuk orang Islam. Walaupun arwah tu perkataan tu dia bukannya mendoakan. Dia arwah ni dia plural, dia jamak kepada roh. Jadi kalau sebut arwah pun tidaklah memberi prejudis kepada agama. Tapi kita sebut mendiang. Jadi mendiang kapal Sing ni tuan-tuan, dia ada kes dia, lepas tu bersama dengan satu lawyer lain. Hakim yang duduk di bench pada masa tu adalah satu hakim Hindu, India yang beragama Hindu. Dia saya perasan, dia setiap kali dia nak dengar hujah lawyer, dia akan minta, you must give me your big shot first. Dia kata, your big shot first. Maknanya bagi peluru, bagi tembak hak besar dulu. Dia nak dengar hujah yang besar dulu. Hujah hak kecil-kecil ni, hak anak-anak kat bawah, cucu cicit ni tak payah. Bagi yang besar dulu, dia kata. Bila dia dengar yang besar, dia nampak benda tu dia boleh bagi pertimbangan, baru dia nak dengar yang lain. Tapi kalau yang besar ni pun tak lepas dengan dia, forget it. Kan? Lupakan. Bagi yang besar dulu. Macam itulah cara kita berhujah. Kita nak dengar yang paling besar dulu, yang kita rasa kita boleh menang.
dengan poin tersebut. Dia nak poin yang paling besar. Sama dengan agama. Kan? Agama ni tuan-tuan, bila kita berhujah, kita kena bagi hujah yang paling besar. Takkan bagi hujah sudu dengan garpu. Takkan nak bagi hujah pasal naik unta. Itu tidak menjawab persoalan tentang bid'ah dalam agama. Sebab itu benda lain. Baik, contoh tuan-tuan sekalian. Kenapa benda ni berlaku? Kerana kekeliruan di antara ibadah dengan adat. Setiap kali kita bercakap kepada masyarakat, setengah-setengah masyarakat dia prejudis kalau kita sebut bid'ah. Saya akui, tuan-tuan, saya sendiri pun di setengah-setengah tempat saya cuba mengelak daripada sebut perkataan bid'ah. Walaupun bid'ah itu antara perkataan yang kerap disebut oleh Nabi SAW. Tapi kerana sensitiviti yang melampau di setengah-setengah tempat menyebabkan kita fikir dari segi approach dengan masyarakat, kalau boleh kita jangan kerap sangat menyebut perkataan bid'ah, sebab kita sebut perkataan bid'ah nanti dia chop atas dahi, payah. Kan? Jadi kekeliruan ni berpunca daripada kelirunya antara bagaimana nak beza di antara ibadah dengan adat. Kena beza yang tu dulu. Baik. Contoh tuan-tuan sekalian, dalam ibadat dia beza dengan adat. Sebab dalam ibadat, al-aslu fil ibadat, apa dia? At-tauqif. Kan? Asal dalam ibadat ni tauqif. Stop, berhenti, tak boleh buat. Ataupun at-tahrim, haram. Asal dalam ibadat kita tak boleh nak beribadat kepada Allah, kita main buat je. Tanpa kita tahu benda ni diajar atau tidak diajar dalam agama. Jadi asal dalam ibadat, haram kita buat. Kecuali bila kita dah belajar benda tu, baru kita buat. Kita tahu benda tu ada, baru kita buat. Berbeza dengan adat. Adat al-aslu fil umur ataupun al-aslu fil asya' al-ibahah. Kan? Asal dalam urusan-urusan dunia ni ataupun asal dalam setiap benda ni, dia adalah harus. Permissible. Tuan-tuan nak makan apa, makan pilah. Nak buat apa, buatlah. Selagi kita tak tahu benda tu haram, kita boleh buat. Kan? Selagi kita tak tahu benda tu haram, kita boleh buat. Baik. Contoh, kan? Apa dia? Iaitu contohnya kewajipan kita beribadat, iaitu sembahyang. Kita sembahyang qabliyah pasal apa? Kerana ada nas. Ba'diyah pasal apa? Kerana ada nas. Witir kerana ada nas. Sama dengan puasa, wajib, puasa sunat dan sebagainya kerana ada nas. Tapi boleh tak kita nak memandai-mandai sembahyang? Tak boleh. Kita nak memandai-mandai puasa? Tak boleh. Baik. Sama dengan dalam masalah ibadat. Ibadat dia berbeza dengan adat, dia berbeza dengan ibadat. Dalam adat, kita nak makan apa sekalipun, kita nak makan nasi ke, kita nak makan sayur ke, kan? Apa sahaja yang kita nak makan, makan. Selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sehingga kan kita tak suka makan kurma sebagai contoh. Kan? Kita tak biasa, kita makan kurma tunggu bulan puasa je. Adakah itu menyebabkan kurangnya agama kita? Tak. Sebab apa? Sebab kita orang Melayu. Kan? Kita orang Malaysia. Yang mana makanan kita bukan kurma. Makanan kita adalah nasi. Roti. Roti kita makan hanya waktu breakfast. Contohlah, kan? Tengah hari kita tak makan roti. Walaupun ada budak-budak sekarang dia makan pizza, kan? Tak apalah. Tapi biasanya orang kampung dia makan nasi. Malam pun dia makan nasi. Maka kalau orang tu pagi dia makan nasi, tengah hari dia makan nasi, malam dia makan nasi, adakah itu mengurangkan agama dia? Tak. Sebab apa? Sebab nasi itu adat. Kan? Adat setempat. Keadaan masyarakat tu. Masyarakat tu dia tak ada pokok kurma. Kan? Dia tak ada makanan yang berasaskan gandum yang macam mana setengah-setengah tempat di negara barat dan sebagainya. Maka sebab tu di negara kita ni biasanya kalau di Johor tu dia sate tu breakfast. Kan? Kita pun pelik makan sate breakfast. Tapi itu masyarakat dia. Adakah itu menjejaskan agama dia? Tidak. Maka selagi mana ia adalah makanan yang halal,
dan ia berbeza dengan satu masyarakat yang lain, maka ia adalah halal. Dan ia adalah halal. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak makan makanan-makanan tertentu sebab makanan itu tidak ada di Mekah. Nabi dibesarkan di Mekah. Dia macam tu. Baik. Termasuklah pakaian, kan? Termasuklah pakaian. Selama mana pakaian itu pakaian yang menutup aurat, kan? Dan pakaian itu tidak menimbulkan fitnah, kan? Tidak melambangkan kita ni orang jahat, maka selama itulah kita diharuskan memakai apa sahaja. Hatta kan color rambut pun, kita color rambut, kalau kita color rambut dengan color yang masyarakat kita anggap itu warna rambut orang jahat, maka kita tidak dibenarkan untuk tasyabbuh dengan orang yang fasik, dengan orang yang jahat. Tak boleh. Walaupun kita disuruh mewarnakan rambut, kan, disunatkan kita mewarnakan rambut. Tetapi kalau warna itu tasyabbuh dengan orang yang fasik atau dengan musuh Allah, maka ia tak dibolehkan dalam agama. Tak boleh. 2-3 hari ni saya duk tengok, ada sahabat kita tunjuk video TikTok pasal perempuan-perempuan ni mengaku dia iblis. Berpunca daripada satu video, kan, satu perempuan ni video, dia buat video, tuan-tuan, dia kata perempuan dekat luar sana tu, hang ni manusia ke iblis? Jadi dia punya suara dia tu telah digunakan oleh ramai perempuan lain, pakat mengaku jadi iblis belaka pula. Ni dalam beberapa hari kebelakangan ni dia kata iblis, lepas tu dia kata rancak berdosa. Ni rancak berdosa ni hak geng-geng Penang ni kan. Hak geng-geng Penang. Tak apalah, yang rancak berdosa tu tahanlah juga ni, tapi hak duk mengaku iblis ni. Yang duk mengaku iblis. Tuan-tuan sekalian, bila kita dengar iblis pun kita dah rasa takut. Kan? Sebab dia adalah musuh Allah dan dia musuh kita. Kan? Dia adalah musuh Allah dan dia ada musuh kita. Dan iblis ni dia adalah punca kepada segala kekufuran. Kalau kita kata kafir, maka yang paling besar kekafiran dia adalah iblis. Kita mengaku kafir walaupun bergurau senda sekalipun dilarang. Apatah lagi kita mengaku sebagai iblis. Kalau tuan-tuan tengok dalam TikTok tu, yang bersolek-solek pun ada mengaku dia iblis, kan? Yang pakai cantik-cantik pun ada, dan yang paling kita sedih, hak pakai tudung elok pun boleh mengaku dia iblis. Ini antara perkara yang dilakukan oleh sebahagian daripada ahli masyarakat kita yang jahil. Dia mungkin nak seronok-seronok, kan? Dia mungkin nak suka-suka, dia rasa tak ada masalah apa-apa pun. Sedangkan dalam agama kita, bergurau senda ni dia ada batasan, kan? Kita bukan tak boleh bergurau, kita boleh bergurau, tetapi dia ada cara dia, kan? Ada benda yang kita boleh bergurau dan ada benda yang kita tak dibenarkan untuk bergurau. Kalau kita lihat pendapat-pendapat yang disebut oleh para ulama, kan, tentang orang yang mengungkapkan kata-kata kekufuran walaupun dia bergurau, kan? Walaupun dia bergurau. Contohnya Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata man takallama bi kalimatin, dia kata sesiapa yang mengungkapkan perkataan al-kufr yang membawa kepada kekufuran secara sengaja ataupun tidak ada sengaja, tak disengajakan, tidak niat untuk kufur, Imam Zarkashi kata apa? Dia dikira sebagai murtad. Imam Zarkashi kata, bila dia ungkapkan kata-kata tu, kan, dia sengaja, dia ungkap benda tu, walaupun dia tak niat untuk kufur, kan, tapi dia ungkap kata-kata itu, maka dia dikira sebagai kufur. Dia dikira sebagai murtad, terkeluar daripada agama.
Mana Imam Zarkashi dia sangat tegas dalam masalah ni. Sangat tegas. Jadi kita kena berhati-hati. Kalau kita nak bergurau, nak mengaku iblis ke apa ke, tengok dulu fatwa-fatwa para ulama. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam TikTok tu cara wanita-wanita itu membuat apa kita kata video tersebut, nampak cara dia memang tak peduli pun tentang hukum hakam ni, kan. Berkata Imam Ibn Nujaim, dia kata apa? Dia kata sekiranya diungkapkan perkataan kufur itu secara sengaja, tapi dia tidak meniatkannya, dia bukan kata nak jadi iblis sungguh, tak. Dia bukan nak jadi setan sungguh. Walaupun dia ungkap benda tu dengan sengaja, tapi dia tak niat. Dia tak niat untuk kufur, kan? Dia tak niat untuk menjadi musuh Allah. Tapi bergurau. Saja bergurau, dah orang kata engkau ni manusia ke iblis, dia pergi mengaku iblis, kan? Dia saja nak bergurau. Maka Ibn Nujaim kata dia tidak kafir. Dia tidak kafir. Kerana perkataan kufur itu tidak dikaitkan, tidak bersangkutan dengan niatnya. Dan niat dia tidak sama dengan apa yang dia ucap. Dia ucap tu tak sama. Maknanya benda dalam hati dia nak bergurau je. Kan? Dia nak bergurau je. Dia bukan betul-betul nak jadi musuh Allah. Tidak. Tetapi Ibn Nujaim kata, sebahagian ulama mengatakan dia telah kafir atau murtad. Mana Ibn Nujaim walaupun dia kata tidak kafir, tapi dia kata mengikut pendapat ulama lain, ia adalah kafir. Jadi benda tu bahaya. Buat apa kita nak buat satu benda yang memberi risiko kepada amalan kita selama ni? Kita dah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kita semayang, kita buat amal ibadah, dan kita tahu bila orang tu melakukan satu kesalahan yang mengeluarkan dia daripada Islam, yang membatalkan keislaman dia, maka terbatal semua ibadat tersebut. Pahala dia habis, dan sebahagian ulama kata wajib dia qada semula amalan-amalan dia. Wajib dia qada balik. Kalau dia pernah buat haji, maka haji dia yang dia dah buat itu terbatal pahala. Haji tadi dikira sebagai tak diterima oleh Allah Ta'ala, dia kena buat balik. Itu tak kira lagi hak puasanya, ibadat-ibadat wajib yang lain. Maka ini adalah satu perbuatan yang tak boleh dipandang mudah, kan? Jadi tak payahlah nak mengaku iblis ke, nak mengaku setan ke apa ke. Kita kena anggap benda itu satu benda yang menjadi musuh kita. Ya, maka bila dia musuh, maka ianya tidak wajar untuk kita jadikan itu sebagai bahan senda gurau. Dan disebut dalam Al-Bahrul Ar-Ra'iq Syarah Kanzi Ad-Daqa'iq, dia kata apa? Dia kata, dan rumusannya, sesiapa yang mengungkapkan dengan perkataan kufur secara sengaja ataupun secara bergurau senda, maka dia telah dihukum sebagai telah jatuh kufur. Maka dengan sebab itu, orang-orang yang, mana-mana orang yang bergurau dengan benda-benda yang macam ni, kan, bergurau pasal api neraka, kan, contohnya, alah, api neraka ni panas kejap je, kan. Jadi ungkapan-ungkapan macam tu hendaklah dia memperbaharui syahadah dia, kan. Hendaklah dia memperbaharui syahadah dia supaya Allah Subhanahu dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kesilapan-kesilapan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis ni, tuan-tuan, kalau kita tengok dia punya masalah dia, sebahagian ulama kata iblis ni dia punya punca kepada segala masalah dia ialah kesombongan. Sombong. Macam yang kita cerita bid'ah tadilah. Benda yang kita dah buat dan kita tak sanggup nak tinggalkan benda yang kita buat selama ni, dan kita nak pertahankan juga benda tu. Itu yang kata sombong. Orang yang tidak sombong, kalau dia tahu benda tu salah, dia sanggup tinggal. Itu orang yang tidak sombong. Kalau kita tunjuk kepada dia kesilapan dia dan dia tidak ada sombong, maka dia akui itu kesilapan dia dan dia akan perbetulkan. Tapi orang yang sombong, dia akan pertahankan, kan, bermati-matian apa yang dia lakukan walaupun terang-terang itu adalah satu kesalahan. Syekh Muhammad bin Abdul Karim dalam Mawsu'ah, dalam Mawsu'ah dia sebut apa?
Dia kata sombong ni dia ada sumber dia. Sombong ni dia ada sumber. Dia kata ummahatul kibr, dia kata arba'. Dia kata sumber kepada sombong ni ada 4. Arba'. Ada 4. Nombor 1 dia kata ana, aku. Dia punya sumber dia aku. Sikit-sikit aku. Sikit-sikit aku. Itu satu. Yang kedua, dia kata sumber dia sombong ni li. Ni hak aku, milik aku. Li. Kan, milik aku. Ni hak aku, ni hak aku, ni hak aku. Itu dia punya sumber kepada kesombongan. Jadi bila dia kata tu milik dia, maka itu akan jadi menyebabkan dia sombong. Yang ketiganya, Syekh Muhammad bin Ali Al-Ilm kata apa? Dia kata indi, benda yang dia ada. Benda yang ada dengan dia. Kan? Dan yang keempatnya ialah perkataan nahnu, kami, puak. Kan? Dia ada company, dia ada staff yang ramai, dia ada kawan-kawan yang ramai, dia ada penyokong, followers, maka nahnu, kami itu menyebabkan dia sombong. Ini 4 sumber kesombongan yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Ali Al-Ilm. Kan, ummahatul kibr, dia kata arba', dia kata sumber kepada sombong ni ada 4. Apa dia? Dia kata contohnya ana. Kan, ana ni apa dia? Contoh. Dia kata yang pertama sekali menggunakan perkataan ana dan dia menyebut ana tu dengan penuh kesombongan dan dia lawan Allah Subhanahu wa taala adalah iblis. Dia kata iblis. Sebab apa? Sebab dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-12, kan, iblis dia bercakap, dia mempertikaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala tanya iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah taala tanya iblis, kan, apakah yang menghalang kamu untuk sujud kepada kejadian Adam ketika mana aku perintahkan kepada kamu untuk sujud kepada kejadian Adam alaihissalam. Qala, dia kata apa? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku daripada api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan dia daripada tanah. Jadi kita ni tuan-tuan, kalau kita duk rasa kita je hak pandai, kan, kita dah rasa kita je hak lebih, kitalah segala-galanya, habis rosak. Kan, rosak. Tuan-tuan tengoklah, dalam persatuan ke, dalam NGO ke, dalam parti politik ke, dalam apa sahaja, kalau kuasa tu berpusat pada satu orang, kita memerintah secara diktator, orang suka tak? Orang tak suka. Orang kanan kita tak suka, kan? Orang kuat kita pun tak suka. Pasal apa? Sebab bila dia bagi pandangan, kita reject semua. Kita rasa kita seorang, pendapat kita je yang betul. Tuan-tuan, kawan-kawan kita pun, dia ada ego dia juga. Dia ada rasa seronok dia juga bila dia boleh pinpoint, dia boleh point out, dia boleh tunjuk kesilapan kita kat mana perlu diperbaiki, tiba-tiba kita reject. Sebab tu kita tengok berapa ramai orang, kalau dulu dia partner dalam bisnes ataupun dalam persatuan dan sebagainya, kemudian dia tinggal kawan dia. Sebab dia tengok kawan ni keras kepala, tak boleh terima pandangan. Jadi kalau kita ni saling menghormati di antara satu sama lain, dan kita boleh menghargai pandangan yang orang bagi kepada kita, maka itulah yang dikatakan kemaslahatan yang kita akan berikan dalam persatuan kita, NGO dan sebagainya. Jadi kalau semua benda aku seorang je yang reti, aku seorang je yang pandai, hampa semua tak pandai, pandangan yang kamu bagi tu tak betul, maka selama-lamanya kita rasa kita betul, akhirnya orang pakat tinggalkan kita. Kan? Ini yang dikatakan kesombongan berasaskan kepada aku, kan, ana. Aku adalah segala-galanya. Yang kedua yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Ali Al-Ilm, dia kata apa? Dia kata bahawa yang keduanya, dia kata adalah perkataan li, kan, ni semua hak milik aku, kan. Dia rasa hak milik dia semua. Dia bagi contoh Firaun, yang juga kalau mengikut historians, ahli-ahli sejarah kata Firaun ni semua raja Mesir. Kalau mengikut ahli sejarah Islam, dia kata bahawa yang dimaksudkan Firaun itu adalah Ramses yang kedua,
nama dia Walid bin Mus'ab. Itu adalah sebahagian pendapat, kan, sebahagian pendapat. Tapi itu tak penting, tuan-tuan. Itu tak penting. Kita menggunakan kaedah Quran. Quran guna perkara Fir'aun, kita kata Fir'aun. Kan? Nama dia apa sebenarnya? Wallahu a'lam. Kan? Jadi Fir'aun itu, dia adalah orang yang menggunakan perkataan li. Kan? Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zukhruf ayat 51. Kan? Wa nada Fir'aunu fi qaumih. Dan Fir'aun menyeru kaum dia. Dia kata apa? Qala ya qaum, dia kata ya qaumi alaysa li mulkun misra wa hadhihi al-anhar, dia kata wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, dia panggil kaum dia kata apa? Dia kata wahai kaumku, dia kata bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaan aku, dia kata, dan bukankah sungai-sungai yang mengalir ini, sungai-sungai yang mengalir ini di bawah aku, apakah kamu tidak melihat benda-benda ni, benda-benda yang aku miliki? Ini yang duk jadi, tuan-tuan sekalian, kan? Bila kita ada macam-macam, kan? Kita ada macam-macam, kita rasa hebat. Kita rasa hebat. Kita tak mau dengar dah pendapat orang sebab kita ada segala-galanya. Kan? Harta kita ada, kuasa kita ada, pangkat kita ada, kan? Jawatan kita ada. Kitalah yang sentiasa bagi perintah, bagi arahan kepada orang. Maka dengan sebab tu kita tak boleh nak terima pendapat orang, kan? Malah kalau dalam kes Fir'aun ini, dia menentang Musa alaihi salam. Dia tak boleh terima, dan dia akhirnya dia nak angkat diri dia tu jadi Tuhan. Ini sebab dia ada segala-galanya. Sebab itu ulama mengatakan bahawa perkataan li, kan, menjadi milik aku. Bila dia rasa semua benda tu milik dia, ataupun dia memiliki banyak benda, maka itu yang menyebabkan kesombongan dia. Kemudian perkataan indi, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Qasas ayat 78 berkaitan dengan Qarun, kan? Allah Ta'ala sebut qala innama utituhu ala ilmi indi. Qarun kata sesungguhnya aku hanya diberikan harta, kan, kerana ilmu yang ada pada aku. Dia kata benda, harta, property, aset yang aku ada ni, dia kata ala ilmin indi, kerana ilmu yang aku ada. Ni benda hak aku ada semua ni pasal ilmu aku, pasal kemahiran yang aku ada, skill yang aku ada. Yang tu yang berlaku kepada Qarun. Kita tak, tuan-tuan, kita apa-apa pun Allah, kan? Kita nampak benda-benda yang hebat, anak kita dapat kejayaan yang cemerlang, kita kata Masya Allah, la quwwata illa billah, kan? Semua tu kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita, kan? Kita diajar seperti itu. Dan perkataan nahnu contohnya Balqis, kan? Cerita Balqis dalam surah An-Naml ayat 33, qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaik fanzuri madza ta'murin. Mereka jawab, kita adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat hebat dalam peperangan, dan keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang kamu perintah, apa yang akan kamu perintahkan. Jadi itu yang berlaku kepada Ratu Balqis. Jadi sebab apa? Sebab dia nahnu, dia rasa semua orang sokong dia, kan? Dia ada pembesar yang ramai, kan? Dia ada kerajaan yang besar yang sokong dia. Maka bila kita rasa kita besar, tuan-tuan sekalian, sebagaimana yang disebut dalam ayat ini, nahnu, kan, kita ada apa? Ulu quwwatin, kan, kita ada kekuatan. Jadi itu antara perkara yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Ali Al-Ilm berkenaan dengan bagaimana manusia ni dia meniru perangai iblis. Jadi sebab tu kita, tuan-tuan, kita tak payahlah mengaku iblis, dan sepatutnya kita rasa takut, kan, kepada iblis, dan kita diajar, kan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya beristi'azah, kan, meminta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada gangguan iblis. Malah kalau kita tengok banyak, kan, sunnah yang diajarkan kepada kita
Contohnya kita diberitahu bahawa syaitan itu adalah musuh manusia kan, innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia sebagai musuh kamu, kerana sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi syaitan ni kerja dia memang dia nak rosakkan kita. Sebab tu kalau kita tengok orang yang dirosakkan oleh syaitan, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab kita Talbis Iblis, nanti kita akan sampai tajuk-tajuk tu, bagaimana ibadat digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan ahli ibadah kan, bagaimana ilmu kan digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan ahli ilmu. Jadi syaitan ni dia macam kita manusia juga, dia ada strategi dia. Kita sebagai manusia tuan-tuan, bila orang nak tipu kita, dia buat apa? Dia akan buat baik dengan kita kan. Orang yang nak tipu kita, dia akan buat baik dengan kita, dan kita tak percaya dia akan tipu kita. Itu manusia. Sebab tu kita boleh tengok macam mana orang yang kena tipu, tuan-tuan sekalian. Dia kena tipu, duit boleh habis puluh ribu kan. Duit EPF yang dia baru dapat, gratuity dan sebagainya, habis macam tu sahaja. Pasal apa? Sebab ditipu oleh manusia yang berpura-pura dengan lakonan tertentu. Sama ada berlakon sebagai income tax kan. Itu saya duduk cerita dengan kawan-kawan. Orang yang terkena ni pasal apa dia boleh terkena? Mungkin dia memang duk tipu income tax dah selama ni kot. Kan, dia duk lari cukai apa semua, tiba-tiba ada income tax telefon. Dia rasa takut lah, sebab dia memang duk simpan adalah benda-benda yang dia tak declare kan, yang dia tak declare. Mungkinlah, wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Lagipun manusia, setiap manusia ni masing-masing ada kesilapan. Tak ada manusia yang tidak ada kesilapan. Jadi bila kita tengok ada polis telefon kita, walaupun itu bukan polis, kita rasa takut kan. Walaupun kita tak buat silap pada masa tu, tapi kerana kita manusia, kok mana pun kita mesti ada silap kan. Jadi kita datang rasa anxiety sebagai contoh kan. Jadi itu yang menyebabkan mudahnya manusia ni ditipu oleh manusia lain. Jadi cuba kita bayang, manusia pun mudah ditipu oleh manusia lain, dan penipuan itu menghasilkan kerugian yang sangat banyak kan, kerugian yang sangat banyak, menimbulkan penyesalan yang amat sangat. Cuba bayang kalau penipuan itu dilakukan oleh syaitan, kalau penipuan itu dilakukan oleh iblis, kerugian dia jauh lebih dahsyat daripada kerugian yang dilakukan oleh manusia, dan penipuan dia jauh lebih licik berbanding dengan penipuan yang dilakukan oleh manusia. Sebab itu kita dengan iblis ni kita kena sangat berhati-hati. Jadi janganlah masyarakat kita ni mudah untuk membuat tuduhan yang melulu kalau kita bercakap tentang bid'ah kan. Tujuan kita bercakap tentang bid'ah dan kenapa agama melarang bid'ah ialah untuk kita ni ada sempadan, supaya kita dalam usaha kita untuk mendapatkan pahala daripada Allah, jangan sampai kita keterlaluan dalam beragama. Jangan kita keterlaluan dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan di sisi agama kan. Contoh macam kita ambil air semayang lah kan. Kita ambil air semayang, kita diberi 3 pilihan je, sama ada nak basuh sekali, nak basuh 2 kali, atau nak basuh 3 kali. Itu mengikut kesesuaian masing-masing. Kalau kita gaduh sangat, kalut sangat, nak cepat sangat, basuh sekali, maka itu termasuk dalam kemudahan yang agama bagi kepada kita. Agama facilitate kita untuk kita buat ibadat dengan cara yang minimum. Dengan cara yang minimum pun kita boleh beribadat kepada Allah Ta'ala. Air walaupun tidak menitik sekalipun, tapi selagi dia boleh berlari pada kulit kita, maka itu sah. Wuduk kita sah kan. Itu contoh bagaimana kemudahan yang agama bagi pada kita.
Tapi kalau kita rajin macam mana sekalipun, jangan lebih daripada 3 kali. Bila lebih daripada 3 kali, maka itu membuang masa, membazir air dan membuang tenaga. Itu adalah melampau. Jadi kita orang Islam, kita duduk di tengah-tengah, di antara golongan yang cuai dengan golongan yang melampau. Jadi itu penting kita belajar dan kita faham tentang apa yang dimaksudkan sebagai bid'ah, kan, supaya kita tidak termasuk di kalangan golongan yang melampau. Dia syok sendiri, dia rasa dia buat ibadat yang banyak, kan, tapi sebenarnya ibadat yang dia buat itu dicipta, diada-adakan, ditokok tambah dengan niat kononnya untuk kebaikan, tapi sebenarnya menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itu, sahabat-sahabat sekalian, nanti dalam kuliah kita akan datang, kita akan pergi lebih dalam sedikit di antara perkara yang disebut sebagai bid'ah, dia punya kategori dia. Kalau saya boleh bagi 1-2 contoh dalam perbincangan kita akan datang, contohnya ialah macam mana kita nak beza antara bid'ah dengan masalih mursalah, kan, antara bid'ah dengan masalih mursalah, kan. Contohnya apa dia? Contohnya ialah mushaf Quran, kan. Quran zaman Nabi tidak ada mushaf, kan. Zaman Nabi tidak ada mushaf. Mushaf ni zaman khalifah, kan? Zaman khalifah kita belajar the sciences of the Quran, kan. Compilation dia tu kita tengok macam mana pada peringkat awal Abu Bakar Siddiq tak setuju, kan. Abu Bakar Siddiq tidak setuju, kan. Kita boleh tengok perbahasan itu. Kemudian kita tengok zaman kita hari ni, Quran dalam ni, kan, dalam smartphone kita, kan. Kalau dari satu sudut kita kata bid'ah lah, sebab zaman Nabi tak ada dalam bentuk ini, kan. Kalau zaman khalifah, zaman sahabat, zaman tabi'in selepas itu dalam bentuk mushaf, dalam bentuk buku, kita kata. Zaman kita bukan buku, maka adakah ini boleh dikatakan bid'ah, sedangkan Quran itu agama, kan. Jadi itu yang kita kata, kena tahu beza antara yang dipanggil sebagai bid'ah dengan masalih mursalah. Sama dengan mikrofon, kan, loudspeaker. Kita semayang, zaman Nabi tidak ada semayang pakai loudspeaker, kan. Zaman sahabat tidak ada loudspeaker. Tiba-tiba kita pakai loudspeaker untuk kita semayang. Maknanya dia ada kaitan dengan ibadah. Bila dia ada kaitan dengan ibadah, maka adakah itu dikatakan sebagai bid'ah? Jadi kita nak kena tahu yang kata bid'ah itu apa, masalih mursalah itu apa, kan. Jadi bila kita semayang, kita pakai mikrofon, loudspeaker, kan, dia tak mengubah ibadat kita, dia cuma memperkuatkan suara Bilal, dia memperkuatkan suara imam. Sebab jemaah kita ramai, kan, bila imam sembahyang dekat depan tu, yang kat belakang dah tak tahu apa yang berlaku, kan. Tambah pula masjid sekarang dia ada dinding macam-macam, siapa yang duduk dinding belah luar tu dia tak tahu apa yang berlaku, jadi berkecamuk, jadi huru-hara sembahyang. Maka solat hari ni dengan menggunakan ada PA system, mikrofon dan sebagainya, maka itu dia facilitate, kan, dia bagi kemudahan kepada kita untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah dalam kuliah kita akan datang, kita akan pergi in depth, detail sedikit tentang persoalan berkaitan dengan bid'ah, supaya kita dapat satu pencerahan tentang hal ini. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu